macam tadi dah ada keluar hari ni Datuk Syed Sobri, 1,000 orang dapat Padang Trap. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Macam mana kita laporkan sebelum pilihan raya ini, banyak juga ahli yang keluar daripada Parti Bersatu. Jadi Parti Bersatu adalah parti yang agak rapuh. Tapi bagi saya lah, orang yang dalam kelemasan, sehelai lalang pun kalau lalu dalam air tu, dalam sungai tu, dia akan capai. Yang diharapkan, saya nampak supaya Mukris mengharapkan bahawa dapat mewujudkan gabungan kemah besar antara GTA, gabungan tanah air, bersama dengan Parti Bersatu. Kerana kononnya, kerana dalam Perikatan Nasional ada PAS dan ada Gerakan. Mereka pula adalah parti-parti yang lain, lebih kurang dalam 7-8 parti lah. Jadi kalau dapat dicantumkan begitu, mungkinlah ada kekuatan. Bagi saya melihat kekuatan hanya sekadar pada nama. Hanya pada yang terapung sebagai kuntum-kuntum Kiambang di Tasik. Tapi jangan lupa, Tasik yang bukan bermadu, Tasik yang beracun. Kuntum-kuntum biawan Kiambang itu tidak ada akar. Berbeza dengan Parti UMNO, berbeza dengan Parti Barisan Nasional. Malahan saya melihat, saya tidak menafikan, berbeza juga dengan Parti Keadilan yang sudah mula ada akar umbinya, yang sudah ada pengaruhnya di kalangan anak-anak muda. Jangan lupa, saya harus menceritakan yang benar. Siapa boleh menafikan Parti Pejuang kalau masuk bertanding secara solo, hilang deposit? Itu berlaku di Johor. Tak ada satu parti, satu kursi pun yang dia dapat menyelamatkan deposit. Hilang deposit ke semua. Dia dah sedar tu. Jadi nak harapkan bersatu. Bertanding dekat Melaka, Abah Kau, Sayang Melaka, bertanding di Johor. Negeri tempat asal Tan Sri Muhyiddin pun ruyuk. Jadi nak pegang di mana? Cuma dia mengharapkan kalau boleh berpaut kepada Pakatan Harapan. Kerana di situ sekurang-kurangnya adalah dia punya, kalau orang kita nak jatuh tu adalah tilamlah sikit, iaitu adanya DAP. Adanya pula Parti Amanah yang menyaingi Parti PAS. Kalau mereka tak bersama lagi, kalau Perikatan Nasional tidak bersama di bawah payung Pakatan Harapan. UMNO Barisan Nasional dia dah tak boleh buat apa dah. Dia bagi saya, bahasa orang Kedah dah mati akal lah. Tak boleh nak buat apa. Sebab presidennya tegas. No. Never, never, never. Antara UMNO untuk bersama Dr. Mahathir tidak sama sekali. Kalau letaklah macam mana pun. Dan ahli-ahli UMNO ni pula tidak boleh dibeli. Ini persoalannya yang Dr. Mahathir dah sedar. Jadi dia menganggapkan mungkin kalangan ada pekerja-pekerja pengikut dalam Bersatu yang boleh membantu dia. Begitu juga dia yang mengharapkan kalau keadilan. Tapi dia tengok keadilan pun bertambah membenci dia. Setara. Sebab itu gabungan nak diwujudkan. Parti Pejuang, Gerakan Tanah Air ni sama dengan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional yang menjadi idaman kepada Datuk Mukris. Paling tidak nak menyelamatkan keadaan. Kalau tidak memang ruyuk habis. Ini kan Gerakan Tanah Air, ada gabungan Pejuang, ada Putra, ada Berjasa, Iman. Ada 4 parti, saudara. PBM dia ada PAS, ada Gerakan, ada STAR, ada SAPP. Jadi kononnya 4+4 dah 8. Kalau semua orang Cina ni 4+4 8 tu jadi Ong. Tapi saya kata kalau 4+4 mati. 4 tu Cina kata si. Ini kita bercakap dalam keadaan sambil-sambil ketawa lah, saudara. Tapi realitinya sekarang ni, sebab itu dia berusaha untuk mendapatkan usaha berbaik-baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak masuk, nak menyelit dalam Pakatan Harapan. Paling tidak pun, kalaupun UMNO Barisan Nasional membentuk kerajaan, dia ada tempat berlindung. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng, Anthony Loke, Mak Sabu akan mempertahankan beliau. Maklum sajalah orang kata kera sumbang. Ini keadaan saudara yang harus kita lihat dengan fikiran yang terbuka. Sebab itu Dr. Mahathir dalam apa saja, dalam apa keadaan pun, dia berusaha supaya dapat berdamai dengan Anwar Ibrahim. Tapi Dr. Anwar Ibrahim juga tak ada lagi dah. Sebab itu kenyataan daripada Sri Agung dia semalam saya dah cakap. Selamat jalan lah Tun, buatlah jalan sendiri. Sebab bagi kalangan anak-anak muda keadilan, kalau Anwar Ibrahim menyantuni Dr. Mahathir, dengan Anwar Ibrahim sendiri terpelanting dengan anak muda keadilan. Ini saudara jangan lupa. Sebab itu saya melihat bahawa
dalam keadaan menghadapi pilihan raya ini, saya tidak menafikan ramalan yang dibuat oleh ini, saya analisa kita, saudara, sebab itu mereka sudah kepanasan. Sebab itu ramai orang nak jadi calon atas tiket UMNO Barisan Nasional, memburu ke mana pergi Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional, nak dapat kawal tikah. Sekarang ni saat ini, saudara, orang kata apa pun dah orang kata dah mangli, tak lut dah. Sebab itu saya dah baca kenyataan, saya bersetuju juga dengan pandangan Dr. Ramlan yang mau mewujudkan reset Malaysia dan sebagainya. Sebab kata Dr. Ramlan bahawa Barisan Nasional dijangka akan menang besar kali ini. Memang dah dalam lewat 2-3 minggu dulu saya terfikir-fikir, saya kata nak menang besar tu tak nampak, tapi menang tu adalah. Sebab saya menjangkakan sekitar dalam 115 kursi. UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kejayaan di 115 kursi apabila daripada 79 kursi Parlimen UMNO Barisan Nasional menang dulu daripada pilihan raya yang ke-14 ataupun PRU 2018, dicampur pula lagi dengan 36 kursi Parlimen di mana didominasikan oleh warga Felda. Saya berpegang pada itu. Kalau ini yang berlaku, sebab Felda memanglah Aliman pun dah mula angkat tangan dah. Sebab kata semalam kemarin pun saya beritahu, dia kata dah malap dah. Buat majlis pun orang tak, imbuk pun pergi pun orang tak peduli dah. Sebab warga Felda terasa sangat-sangat tertipu. Warga Felda sama ada yang daripada kumpulan 1 ke kumpulan 2 ke 3 janji nak hapus kawasan Felda. Malahan anak-anak Felda yang belajar di IPTA, Institut Pengajian Tinggi, dan juga ini membuat pinjaman PTPTN, akhirnya harapan mereka dikecewakan. Dalam keadaan begitu, mereka sudah tidak ada keyakinan. Sebab itu mereka akan kembali pada UMNO Barisan Nasional. Jika ini berlaku, maka UMNO Barisan Nasional akan dapat lebih kurang 115 kursi. Saya tak jangka menang besar. Dah 2-3 minggu dulu pun ada kawan-kawan beritahu boleh menang besar ni. Saya kata mana datangnya, saya kata cukup-cukup makan tu bolehlah. Tetapi setelah saya melihat kajian yang dibuat, macam orang Dr. Ramlan ni, dia bukan sembarangan orang. Dia membuat kajian terperinci, dia membuat survey, bukan dia survey macam mata kertas oleh Profesor Kangkung. Dia turun ke gelanggang dan sebagainya. Sebab dia kata senario pertama, ini alasan Dr. Ramlan, dia kata pertama sekali kerana apabila berlakunya pertandingan 4 penjuru. 4 penjuru tu UMNO, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan Parti Pejuang, iaitu GTA. Kalau ini berlaku, 3 orang ni berkongsi undi yang memusuhi UMNO. UMNO masih kekal sebab ahli-ahli UMNO dia tak lari. Kalau ini berlaku, lebih-lebih lagi di kawasan Semenanjung, bukan di Sabah Sarawak saja, dan ini membuat lonjakan kemenangan pada UMNO Barisan Nasional. Dan ini paling penting, UMNO kali ini masuk gelanggang dia dengan ismanya ataupun ruh yang menyerap di setiap sanubari ahlinya, yang tidak mungkin ahli-ahli UMNO yang ada hari ini, saudara buatlah, cubalah, tidak mungkin terkasima dengan hamburan wang ringgit. Sebab itu tak adalah kita tengok kereta ataupun motosikal beribu macam berlaku di Larut 2-3 hari lepas. Ini kita tanya, percuma ke? UMNO sekarang ni dalam bertanding bukan ada duit sangat pun. Apa yang ada adalah himpunan solidariti Barisan Nasional, datang tak ada ditaja. Datang dengan belanja sendiri. Pun mereka hadir. Sebab satu macam kerasukan. UMNO Barisan Nasional sudah bangkit kerasukan. Dan ini bukan hanya bagi warga UMNO, malahan bagi kaum kerabat Barisan Nasional, MCA dan MIC. Saya selalu lihat tinggi macam mana warga keturunan Tionghoa atau Cina, mereka juga sudah muak. Dan saudara, begitu juga dengan dalam keadaan sekarang ni, kalau nak bertembung antara UMNO dengan tiga penjuru, itu UMNO, Parti Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebab jangan lupa saudara, mereka yang mengetuai PBM itu adalah kumpulan yang sama dulu. Mereka satu kumpulan. UMNO kekal dengan UMNO Barisan Nasional. Tak ada, cuma yang lari melompat tu hanyalah ahli-ahli parlimennya. Saudara, tetapi yang menahkodai ataupun mengepalai
Parti Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan adalah orang yang sama. Malah mereka berpecah. Dulu satu berpecah. Usaha sedang dijalankan untuk mencantumkan semula antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan yang kita dengar dalam 2-3 bulan lepas yang diusahakan oleh saudara Mat Sabu. Kononnya nak wujudkan kemah besar. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak mau terima. Sebab dia kata level Perikatan Nasional tu sama dengan Dr. Mahathir. Pimpinan Parti Keadilan tidak mungkin bersetuju untuk menerima kehadiran Parti PBM. Jauh sekali menerima Parti PAS. Ini keadaan saya. Jangan lupa dalam Pakatan Harapan ada amanah. Amanah tidak akan menerima sama sekali kehadiran Parti PAS. Ini menyebabkan dulu mereka bersatu, sekarang ni dah pecah dua. UMNO bagaikan batera, bagaikan sampan kolik di Tasik Madu berlayar dengan tenang saja ke depan. Ini dapatan saya, saudara. Dan saya melihat, saudara, dalam keadaan sekarang ni Parti Bersatu semakin terhakis. Macam saya kata tadi, bila Bersatu bertanding, siapa? Memang dia banyak duit. Wang bukanlah segala-galanya. Malahan pimpinan Bersatu pun gusar. Sebab rakyat pun nak menghukum juga ni. Dulu kamu kurung kami berbulan lamanya. Ini juga yang saya katakan dendam rakyat. Saya jangan lupa, waktu rakyat terkepung, duduk di rumah, terkurung dan naik bendera putih, ada yang bunuh diri sebagainya. Ini saya dah beri peringatan. Waktu era PKP, negara dipimpin oleh Perikatan Nasional, saya kata rakyat berdendam dengan anda. Apabila anda sanggup mengurungkan rakyat di rumah, hilang pekerjaan, perniagaan boleh katakan bungkus. Kesan daripada itu ekonomi rakyat merudum semerudumnya. Rakyat marah dengan Pakatan Harapan yang disebut Pakatan Hancur sebagainya kerana menipu. Tetapi dengan Perikatan Nasional pula kerana mengurung dan merosakkan ekonomi. Lepas itu ada pula dengan cerita pasal vaksin lah sebagainya. Ini saudara jangan lupa, dua ini masih lagi dendam di hati rakyat. UMNO dia bangkit. Ini dua perkara yang berbeza. Dan ini masalahnya. Kalaulah bertembung antara calon daripada UMNO dengan calon daripada Parti PAS, mungkinlah ada perkiraan sebagainya, biarkanlah UMNO dengan PAS bertembung. Saya yakin warga PAS pula ni satu hal, mereka sudah terlalu kecewa dengan kepimpinan PAS yang ada hari ini. Mereka teramat kecewa apabila muafakat nasional yang syumul, yang begitu mahu mewujudkan yang suci untuk mengikat semula ikatan silaturahim antara umat Islam, muafakat nasional, sanggup dihancurkan. Walaupun mereka mengatakan UMNO yang menuduh. Sebab tadi saya berjumpa dengan beberapa warga, teman-teman kawan-kawan kita mengadakan pertemuan di pejabat muafakat nasional. Teman-teman yang datang, dia kata ini, saya kata inilah pejabat muafakat nasional. Mereka mengeleng kepala. Sampai begitu sekali sampainya hati jadi. UMNO wujudkan tingkat 36 di PWTC. Sebuah pejabat, bukan satu pejabat saja, satu floor, satu lantai semua. Ada bilik mesyuarat, ada bilik eksekutifnya, ada bilik mesyuarat kecilnya, dan diadakan satu ubah suai yang berbelanja beratus ribu dalam keadaan UMNO tak punya wang. Presiden UMNO begitu berhati murninya untuk menyantuni kehadiran PAS. Diwujudkan bilik, satu bilik tu memang cukup cantik untuk Setiausaha Agung PAS. Ada bilik mesyuaratnya. Memang satu, kalau terjalin lah, kalau dikukuhkan ikatan perpaduan antara muafakat nasional, memang mantap. Tapi sanggup dirongkai, sanggup diurai oleh pimpinan PAS. Hanya kerana mereka masih lagi mahu menyantuni parti PBM dalam Perikatan Nasional. Kita sedar diri, UMNO sedar diri, kerana kali ini UMNO tak punya wang. Mungkin parti PBM mungkin banyak wang. Mungkin. Ya. Jadi okeylah. Kita pun tidaklah bersama dengan Parti Amanah. Tetapi bila PAS mengatakan tidak, supaya nak jadikan Big Brother, nak dijadikan sebagai the kingmaker, konon nak mendamaikan antara UMNO dengan PBM. Alasannya dulu DNA yang sama. Daripada PBM ini dulu adalah orang UMNO juga. Takkan orang UMNO boleh lupa matlamat wujudnya Parti Pribumi ini nak bunuh UMNO. Dan bila kita lontarkan, kalau PAS bergeria sangat, pujuklah pula
Parti Amanah untuk masuk sekali dalam kononnya sebagai ikatan ataupun permuafakatan umat. Kononnya tak maulah muafakat nasional ni. Tak apa. Tapi kenapa tidak dibawa? Ini Parti Amanah. Jadi alasan itu yang PAS tak boleh nak jawab. Dan ini dijawab sendiri oleh ahli-ahli peringkat akar umbi. Ahli-ahli PAS akar umbi, mereka sudah melihat bagaimana percaturan politik orang di atas. Artinya kami tertipu. Kami terpedaya. Suruh kami datang, suruh kami walak. Kami penuh dengan kewalakan bahawa anda sebagai pemimpin kami. Malahan apabila timbulnya isu dalam Perikatan Nasional, nak gunakan lambang PAS pun ada syarat, hanya boleh buat di 3 negeri. Kedah, Kelantan, Terengganu. Negeri lain, no. You PAS nak bertanding, kononnya nak minta 60 kursi ke, 50 kursi ke, guna lambang Perikatan Nasional. Jadi ahli PAS kata macam mana? Dalam keadaan begini, UMNO dilihat lebih terbuka dan lebih ikhlas dalam pilihan raya Negeri Melaka. UMNO kata kalau PAS nak gunakan lambang PAS, silakan, tak ada masalah. Boleh bertanding. Asalkan kukuhkan muafakat nasional. Boleh. Begitu juga tak nak pakai. Masih lagi nak lagi dengan Perikatan Nasional. Okey, teruskanlah. Kemudian berlaku lagi pilihan raya di Johor. Selepaskah PAS mengalami kekalahan begitu teruk di Melaka? UMNO memberi. Ini kursi untuk PAS 4 negeri, Dewan Negeri. Yang kita jangkakan boleh menang. Yalah, sebab ini hubungan yang terikat kembali. Hubungan yang sekitar lama berpisah. Tentulah nak bagi yang terbaik pada PAS. 4 kawasan yang disediakan untuk PAS. Boleh bertanding, gunakanlah lambang PAS. Tak ada masalah. Tak ada. Hendakkan juga dengan Perikatan Nasional. Sedangkan Perikatan Nasional tak boleh guna lambang PAS. Dan boleh akur dengan kehendak begitu. Ahli-ahli melihat, ini apa punya pemimpin ni? Saya tak adalah nak mengerti, nak maki hamun dan semua. Kalau kena Zamir Ibrahim, dia maki habis lah kan. Begitu juga bila berlaku pilihan raya di Johor. Datuk Hasni mewujudkan, dia kira-kira ada 6 kawasan. Yang ini, dengan izin Allah SWT, memang ada kukuh, PAS boleh menang. Dan sekali lagi kita katakan, PAS boleh guna lambangnya. Tak ada masalah. Pun ditolak. Jadi ahli-ahli akar umbi kata macam mana ni? Alasannya, tak bolehlah sekarang ni, kita tak maulah. Kerana UMNO ini syarat dengan orang yang korup, orang yang perompak, penyamun. Yang dia bercakap tu dengan parti mana? Yang dikatakan tak ada moral. Yang bersama dengan itu, UMNO, Amzi Azmin tu macam mana? Saya tak mau sebut orang lain lah saudara. Banyak yang berada dalam Perikatan Nasional tu pun lebih teruk daripada yang ada UMNO. Sebab itu mereka melompat keluar daripada UMNO. Kerana mereka diburu ketakutan. Dia boleh pula bersekongkol dengan orang begini. Jadi ahli-ahli UMNO, peringkat akar ahli PAS, peringkat akar umbi dapat melihat kalau macam ni gayanya. Sebab itu saya dapat panggilan telefon, ada teman-teman berhubung. Dia kata kali ini warga PAS dia nak ajar orang di atas. Nak ajar orang di atas, lain kali dengar cakap kami peringkat akar umbi. Macam mana di UMNO? UMNO apa yang kita suarakan, Presiden tak berani nak buat. Presiden tak akan berani buat keputusan diri dia sendiri. Tidak. Mesti dibincangkan dalam perhimpunan. Mesti dibincangkan daripada cawangan, bahagian, perhimpunan, PAU. Kemudian bawa majlis tinggi. Baru dibincangkan. Baru Presiden boleh buat kenyataan. Berbeza dengan PAS. Dewan Ulama kata begini. Bagan nak rak lah. Datuk Hashim Jassin minta supaya jangan dipecahkan muafakat nasional. Ada juga kalangan diorang atas tu masih lagi. Ini yang warga PAS rasa malu. Sebab bila dah tak ada lagi presidennya mengutuk UMNO dengan katanya itik patah kaki lah, UMNO tidak bermoral lah, UMNO itu sebagai durian tak masak lah, UMNO durian mentah kalau makan sakit perut. Waktu yang sama ada pemimpin dia mengungkapkan kata-kata bahawa kerjasama antara PAS dengan UMNO dalam muafakat nasional masih lagi boleh diperbaiki selepas pilihan raya. Jadi orang PAS peringkat kampung kata apa benda ni kau cakap ni? What type of leader you are? Apa jenis pemimpin yang ada sekarang ni? Kalau dah putus-putus, dah maki hamun, sudahlah, buat apa lagi nak menyimpan harapan? Inilah masalah yang dialami, yang saya yakin bahawa UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kemenangan lebih besar. PAS akan kehilangan sekurang-kurangnya setengah daripada 18 kursi. Yang saya nampak,